Hai semua, berjumpa kita lagi di dalam video. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pranombor. Matematik awal prasekolah bagi standard kandungan memadankan objek. Memadankan objek terdiri daripada memadankan objek yang sama dari segi warna, bentuk, saiz dan corak. Kemudian, memadankan objek yang berpasangan, sama ada pasangan yang sama ataupun pasangan yang bersesuaian. Kemudian, memadankan objek mengikut bilangan ataupun kuantiti. Okey, untuk memadankan objek dengan bilangan dan kuantiti, kita akan buat di video kedua apabila kita belajar tentang nombor. Sebab bilangan dan kuantiti ada kaitan dengan nombor. Okey, sama warna. Okey, kita akan lihat contoh yang sama warna. Okey, gambar pertama. Gambar kotak. Gambar kedua. Gambar baju. Dan gambar ketiga. Gambar bakul. Apa persamaan antara tiga objek ini? Kotak, baju dan bakul. Ya, betul. Ketiga-tiga objek ini sama daripada segi warna. Sama warnanya biru. Kotak biru, baju biru dan bakul biru. Okey, kita akan pergi kepada memadankan objek yang sama daripada aspek bentuk. Tengok yang pertama. Bentuk apakah ini? Kedua, bentuk apa? Dan ketiga, bentuk apa? Ketiga-tiga objek ini sama bentuk. Bentuk apakah ia? Ianya ialah bentuk bulat. Maksudnya, ini ialah objek yang sama bentuk. Bulat 1, bulat 2 dan bulat 3. Walaupun warnanya berbeza. Okey, aspek yang ketiga ialah sama saiz. Apakah ia saiz? Lihat beg yang ada. Putih, hitam, kuning, hijau, biru, biru juga, oranye dan merah. Apakah saiz beg ini? Beg ini mempunyai saiz yang sama, iaitu sederhana. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Masih juga beg berwarna merah. Beg warna merah dan beg warna merah lagi. Ada 3 beg berwarna merah. Apa yang sama? Sama warna. Tetapi ketiga-tiga beg ini berbeza daripada segi saiz. Beg yang pertama bersaiz besar. Beg yang kedua bersaiz kecil. Dan beg yang ketiga bersaiz sederhana. Jadi, saiz ketiga-tiga beg ini adalah berbeza. Berbeza dengan beg-beg pada gambar yang pertama. Walaupun kesemua beg ini berlainan warna, tetapi ianya bersamaan daripada segi saiz. Okey, dapat? Okey, kemudian kita pergi kepada aspek yang keempat, iaitu corak. Sama corak dan berbeza corak. Mari kita lihat contoh yang ada. Bunga, bunga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunga. Kesemua bunga ini berlainan warna, tetapi mempunyai corak yang sama. Corak bunga. Bunganya juga sama. Okey. Kita tengok contoh kedua. Ini ialah sapu tangan. Sapu tangan ini semuanya mempunyai corak yang sama, iaitu corak kotak-kotak. Tetapi ia berbeza warna. Seperti juga bunga. Bunga berbeza warna, coraknya sama. Sapu tangan berbeza warna, corak yang sama. Ini ialah contoh corak yang sama. Kita pergi kepada stokin. Corak pada stokin adalah berbeza. Tengok stokin pertama.
berbentuk hati, bercorak. Pada stokin ada corak hati. Stokin yang kedua ada corak tali. Dan stokin yang ketiga ada corak rebin. Ini ialah contoh stokin yang berbeza corak. Walaupun saiznya sama. Saiz stokin ini adalah sama, tapi ianya berbeza corak dan juga berbeza warna. Okey, faham? Okey, cuba ingat kembali. Kita sudah belajar 4 aspek, iaitu bentuk, saiz, warna dan corak. Bentuk yang sama dan berbeza, saiz yang sama dan berbeza, warna yang sama dan berbeza, serta corak yang sama dan berbeza. Semua murid boleh lihat di rumah masing-masing. Apakah contoh lain yang mempunyai bentuk yang sama di rumah anda? Apa juga contoh lain yang mempunyai saiz yang sama? Saiz kecil, sederhana atau besar? Warna juga kita sudah belajar. Begitu juga corak. Okey, sekarang kita akan pergi kepada memadankan objek dari segi aspek berpasangan. Berpasangan ialah sepasang. Sepasang bermaksud kita pakai ataupun kita ada dua. Contohnya, sepasang stokin. Kita akan memakai dua stokin. Tidak ada orang yang memakai sebelah sahaja stokin. Stokin kiri ataupun stokin kanan. Kemudian, pasangan kasut. Semua orang akan memakai kasut. Dua kasut. Maksudnya sepasang kasut. Tidak ada orang yang memakai kasut sebelah sahaja. Okey, boleh faham? Kita tengok contoh. Bergambar. Seperti yang cikgu katakan tadi. Berpasangan. Kasut yang sama. Berpasangan. Chopstick. Semua orang akan memakan menggunakan dua chopstick. Tidak boleh memakan menggunakan satu chopstick. Dan juga stokin. Objek ini ialah objek yang berpasangan yang sama, objek yang berpasangan dan juga objek yang berpasangan yang sama. Maksudnya, kasut, satu kasut dengan kasut di sebelahnya sama corak, sama warna. Chopstick, sama corak, sama warna, sama bentuk, sama saiz. Begitu juga stokin. Okey, sebentar tadi kita sudah belajar pasangan yang sama. Maksudnya ada dua objek yang sama. Kasut bersama kasut, stokin bersama stokin, chopstick bersama chopstick. Ataupun contoh lain, anting-anting kanan dan anting-anting kiri. Itu ialah objek yang sepasang. Mesti pakai kedua-dua. Mesti guna kedua-duanya. Sekarang ialah pasangan yang bersesuaian. Maksudnya objeknya tidak sama. Tetapi kita selalu gunakan ia secara bersama. Dengan tujuan yang sama. Contoh, apabila kita pakai baju, mestilah kita pakai seluar. Boleh tak kita pakai baju sahaja tetapi tidak pakai seluar? Itu nampak pelik kan? Ataupun kita pakai baju dan stokin. Juga tidak sesuai. Kalau baju pasangannya sesuai ialah seluar. Stokin pasangan yang sesuai ialah kasut. Okey, contoh kedua. Sudu dan garpu. Kita makan menggunakan sudu dan garpu. Ada tak orang makan menggunakan sudu dan periuk? Tidak kan? Periuk dengan sudip. Sesuai digunakan bersama. Contoh yang ketiga. Buku dan pensel. Kita menulis menggunakan pensel di atas buku. Boleh tak kita menulis menggunakan gunting di atas buku? Boleh juga gunting dengan kertas. Tengok pada soalan ataupun tengok pada gambar. Mana yang lebih sesuai? Okey? Boleh dapat? Okey, contoh lain. Cuba awak fikir, apa yang sesuai? Apa yang sesuai digunakan bersama? Meja dan kerusi. Kita duduk di atas kerusi sambil tangan kita di atas meja. Ya. Kemudian, apa lagi contoh yang tidak sesuai? Contohnya, kita ada
pensel warna. Apa yang sesuai dengan pensel warna? Buku boleh, kertas boleh, ataupun pemadam. Apabila kita salah mewarna, kita boleh padam. Kita kena tengok contoh pada gambar. Contohnya jam. Jam tangan. Sesuai dipakai di mana? Jam tangan sesuai dipakai pada tangan. Jam tangan dengan gambar kaki sesuai ke tidak? Tidak sesuai. Kaki sesuai dengan kasut. Okey, boleh dapat? Itulah yang kita belajar pada hari ini. Sebenarnya dia dua sahaja. Dua atau tiga. Objek yang sama, objek yang berbeza, objek berpasangan yang sama atau bersesuaian, juga objek yang tidak sesuai dipasang ataupun digunakan bersama. Dari segi aspek sama dan berbeza, anak-anak ataupun murid-murid mestilah boleh membezakan daripada aspek bentuk, saiz, warna dan corak. Macam mana kita nak uji? Boleh buat latihan pada buku ataupun uji dari segi soalan-soalan secara lisan. Okey? Harap semuanya faham.